masih lagi dapat dipertemukan dalam majlis yang seberingkas, tapi insyaAllah cukup padat. Jadi siapa kita bersyukur kepada Allah kerana diberi umur yang panjang, diberi iman dan Islam, dan bersyukur juga kepada Allah kerana telah memberikan kita kesempatan nyawa, kesempatan tubuh badan yang sihat, dan juga kesempatan untuk berbuat decision, untuk datang ke sini berbanding buat decision untuk pergi tempat lain. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama berkati majlis ini dengan umur kitab Al-Fatihah. InsyaAllah tanpa membuang masa nak serahkan majlis kepada yang berhasil Ustaz Sambil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Syukur kita pada Allah kerana pada hari ini kita telah bersama-sama seperti yang disebutkan saudara Persi tadi, bahawa kita sama-sama telah membuat keputusan untuk memilih, dan akhirnya kita membuat keputusan untuk datang bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga setiap orang daripada kita akan sentiasa mendapat barakah, perlindungan dan pertolongan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah menerima nikmat yang besar, iaitu hujan yang mencurah-curah dari langit. Dan tentunya setiap orang daripada kita telah pun membaca doa hujan, iaitu Allahumma, kita tak sambut macam belum lagi sambut. Doa yang pendek dan kita mesti rasa malu pada Allah kalau kita belum menghafal doa ini, kerana hanya 3 perkataan sahaja dan tolak beberapa perkataan yang dah familiar kita dengar adalah tidak wajar untuk tidak memorize doa ini. Doa itu ialah Allahumma. Allahumma ni tak payah hafal kan, sudah tahu. Wahai Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku. Allahumma, ujung dia nafi'ah. Nafi'ah ni bermanfaat kan, pun kita dah tahu. Tinggal sebiji kat tengah-tengah je. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban maknanya curahan. Kalau kita di rumah orang Arab akan menuangkan air. Yasubul ma', yasubul syai, dia tuangkan air teh. Yasubul, curahan. Kita berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini atau pencurahan ini curahan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Pastikan kita, ahli keluarga kita, ayah dan ibu kita, adik-beradik kita diingatkan untuk sentiasa membaca doa-doa yang maksud, khususnya munasabah-munasabah yang tertentu. Baik, kita masih lagi berada dalam surah As-Saff, surah yang kita telah bicarakan sekurang-kurangnya lebih daripada 1/3 daripada surah tersebut, dan insya-Allah kita bercita-cita untuk menamatkan surah ini pada malam ini. Sebagai ulang kaji, kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lepas, mana-mana surah ataupun ayat dalam Quran biasanya dia tergolong dalam 2 himpunan, Makkiyah dan Madaniyah. Pada umumnya apa-apa yang diturunkan di Mekah, perkataannya disembahkan kepada Makkah, Makkiyah, dan apa-apa yang disembahkan kepada Madinah, Madaniyah. Tetapi definisi yang lebih tepat lagi, lebih detail lagi, iaitu apa-apa ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah kita namakan dia Makkiyah, walaupun ya, dan juga yang kedua, apa-apa yang turunkan di Madinah, iaitu apa-apa yang turun selepas hijrah kita namakan Madaniyah. Tetapi ada juga 1-2 ayat yang turun di Mekah tapi selepas hijrah, dan himpunan itu masih dinamakan Madaniyah. Kita telah mengatakan bahawa para sahabat Nabi SAW telah berlomba-lomba untuk masing-masing menambah amal mereka. Sama ada yang melafazkan itu adalah orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat, ataupun yang melafazkan itu orang munafik.
tetapi sekurang-kurangnya ia menjadi pengajaran kepada kita. Apabila mereka mengatakan lau na'lam ayyun a'mal ahabbu ila Allah la 'amilnahu, sekiranya kami tahu ada amalan-amalan yang kalau amalan-amalan yang terbaik, yang kalau kami tahu itulah yang paling Allah gemari, maka kami akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya, untuk melaksanakannya. Tapi sebaik-baik saja Allah beritahu antara amal yang paling Allah gemari iaitu jihad, maka mereka mula mengeluh. Dan banyak keluhan-keluhan yang disebutkan. Antaranya kalau kita lihat dalam himpunan-himpunan surah Baqarah, Allah SWT menyebutkan alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital. Dan apakah kamu tidak melihat sekumpulan orang-orang yang apabila diberitahu kepada mereka untuk mendirikan solat, membayar zakat, dan falamma kutiba alaihim, dan sebaik-baik saja mereka difardukan, diwajibkan untuk terlibat dalam jihad peperangan, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillah, ada sebahagian mereka yang takutkan kepada manusia seperti takutkan pada Allah dan lebih takut kepada Allah. Dan mereka pertikaikan, wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital, wahai Tuhan kami, kenapa engkau fardukan kepada kami berperang. Dan ini antara contoh-contoh bagaimana Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa ada orang yang telah difardukan kepadanya suatu fardu, tapi mula menolak dan merayu untuk tidak dilaksanakan. Dan antara kata-kata orang munafik yang kita katakan nahnu minkum wa ma'akum, kami adalah sebahagian daripada kamu dan kami bersama kamu, pada sebenarnya tidak sebegitu rupa. Baik, kita telah mengatakan bahawa dalam surah As-Saff ini ada 3 seruan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu hanya pandai berbicara, bercakap, tapi kamu tak laksanakan. Kita akan bertemu lagi hari ini, malam ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, wahai orang-orang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Dan kita akan bertemu dengan bahagian atau kelompok yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam, hingga akhir ayat. Ingat, kita mengatakan bahawa seni pendidikan yang ditunjukkan oleh Allah ketika nak mengubah tingkah laku manusia, pertama dimulakan dengan mempertikaikan, menanyakan kenapa buat tapi tak laksanakan, sehingga kita semua rasa bersalah, rasa seperti ditegur, rasa seperti dimarah, dan kita rasa ingin membaiki diri. Dan ketika itu Allah SWT terus memujuk dengan langkah yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, nak tak tunjuk kepada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Sebab dah rasa bersalah, dah rasa Allah beritahu kabura maqtan, Allah sangat murka, maka ketika Allah nak memujuk jiwa-jiwa yang telah ditegur itu, Allah kata akan selamat daripada azab yang pedih. Sebab kemurkaan sangat berkaitan dengan azab yang sangat pedih. Lalu Allah kata, nak tak kalau aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih, seolah-olah akan dimaafkan daripada kemurkaan itu. Dan bila kita semua telah meletakkan diri kita di peringkat yang paling tinggi, yang kita bekerja bukan kerana kepentingan kelazatan dunia maupun kelazatan di akhirat, ketika itu kita pasrah bahawa kita dah orang yang kena membantu agama Allah, sama ada Allah bagi upah atau tidak bagi upah. Ketika itu Allah SWT telah menukar ataupun telah menambah ayat yang lebih berterus terang kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu, terus mengatakan wahai orang-orang beriman, jadilah pembantu-pembantu Allah. Dan saya percaya bagi kita sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak yang ada adik-adik, ataupun seorang ayah yang ada anak-anak, seorang ibu yang ada anak-anak, dan kita juga sebagai seorang pensyarah yang mempunyai pelajar-pelajar, seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di bawah kita, lihatlah bagaimana tertib dalam Al-Quran ketika nak memberikan tugas, walaupun tugas itu sangat besar, dimulakan dengan gaya yang begitu menarik dan begitu penting. Baik, kita telah membicarakan tentang permulaan surah ini dengan bertasbih, Subhanallah ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim.
kita telah melihat ayat-ayat yang berikutnya, seruan Allah SWT yang kita katakan iltifat. Iltifat ni maksudnya apa? Seperti dalam surah Al-Fatihah, iaitu Allah mengalih pandangan dengan begitu pantas, mengalih suasana, iltifat daripada suasana A kepada suasana B. Perubahan itu sangat mengejut dan menyebabkan otak kita terus tersentak, jiwa dan perasaan kita tersentak, dan akhirnya kita rasa seperti nak bertindak. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang kebesarannya, apa yang ada langit, apa yang ada di bumi bertasbih kepadanya, dan kita merasa kerdil sifat Allah wa huwal azizul hakim, tiba-tiba Allah SWT terus memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu bercakap tapi tak laksanakan. Baik, kita juga telah masuk bahagian yang kedua apabila Allah SWT menceritakan perangai kaum, dua kaum, yang mana kaum ini akhirnya menjadi musuh kepada umat Islam sampai hari kiamat. Dan Allah SWT tadi sebut, ya ayyuhallazina amanu. Sebelum itu Allah SWT menyebut, lima taquluna ma la takabburuna maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah sangat sayang, sangat suka pada orang yang berjuang, berperang pada jalannya. Dan kita mula akan bertanya, nak perang dengan siapa? Nak perang dengan siapa? Dan sebenarnya tiba-tiba ayat ini dimasukkan dua himpunan, kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Isa. Kerana pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa ini yang sebenarnya kedua-duanya adalah Bani Israel. Kedua-duanya adalah Bani Israel. Jangan lupa Nabi Isa, Nabi Musa semua dah tahu bahawa dia diutuskan kepada Bani Israel. Tapi ramai di kalangan masyarakat menyangka bahawa Nabi Isa bukan pada Bani Israel. Nabi Musa diutuskan kepada Yahudi, Bani Israel, dan Nabi Isa diutuskan juga kepada bangsa Yahudi juga. Cuma ia tidak popular kerana ajaran Nabi Isa ini disambut selepas Nabi Isa tak ada, disambut secara besar-besaran oleh orang-orang Rom. Jadi ada yang menyangka bahawa pengikut Nabi Isa ialah orang Rom. Itu sebut kemudian selepas itu. Tetapi Nabi Isa tetap diutuskan kepada Bani Israel. Himpunan kisah Nabi Musa dan Nabi Isa ini melambangkan bahawa Bani Israel ini adalah satu bangsa yang, satu himpunan kaum yang sangat degil. Kedegilan itu akan terbawa-bawa sehingga kita akan bertembung dengan mereka. Sebab itu antara yang kita katakan jihad yang kita diperintahkan, kerana mereka ini tidak akan redha kepada kita dan mereka ini akan sentiasa merancang untuk menyusahkan kita. Dan bila disebutkan Bani Israel ini, dia adalah mewakili satu kaum yang besar. Di dalamnya akan ada pasukan yang kontrol, dan inilah yang kita katakan Zionis. Dan bila disebutkan Bani Israel ahli kitab, ada di kalangan mereka yang beriman pada Allah SWT. Tetapi kebanyakan mereka adalah mereka yang mengambil kesempatan untuk memutar belit dan menukar-nukar ayat-ayat Allah sebelum ini dan juga ayat-ayat Allah yang lain. Dicuba untuk menukar-nukar. Dan mereka ini yang kita maksudkan hari ini dengan istilah yang lebih tepat, iaitu Zionis. Tetapi oleh kerana Bani Israel ini banyak yang terpengaruh dengan Zionis, maka kita lebih senang untuk menyebutkan kaum Yahudi, negara Israel yang ada pada hari ini. Tapi sebenarnya khusus kepada Zionis. Baik, Allah SWT menjawab, "Iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum." Kita lihat ketika Nabi Musa memberitahu kepada kaumnya, "Wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa engkau menyakitiku sedangkan engkau telah mengetahui dengan penuh kesedaran bahawa sesungguhnya aku ini rasul Allah kepadamu. Aku ini telah dibangkitkan oleh Allah dan engkau tahu dan engkau yakin perkara ini." Dan sebaik-baik saja kaum itu falamma zahu, apabila mereka mula menyeleweng, mula tidak cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya azaghallahu qulubahum, Allah SWT akan selewengkan mereka sejauh-jauhnya. Dan kita telah sebutkan sifat Bani Israel ini yang kita harapkan kita tidak terpengaruh dan terikut-ikut dengannya. Pertama sekali, menyakiti Nabi.
khususnya Nabi Musa, sedangkan mereka tahu baginda adalah seorang Nabi. Dan Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir, Said Hawa mengarang buku bertajuk Al-Asas fi Tafsir kerana Imam Hasan Al-Banna telah meminta supaya para ulama pada zamannya menulis kembali Al-Asas, maknanya asas-asas dalam tafsir, asas dalam sirah, supaya umat Islam memahami sirah sebagaimana sepatutnya. Kerana pada zaman kejatuhan Islam, khususnya apabila jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, umat Islam tidak memahami Islam sebagaimana sepatutnya. Lalu Imam Hasan Al-Banna bercita-cita kalaulah ada orang menulis fiqh, ilmu fiqh dalam bentuk yang boleh memberi kesedaran, bukan hanya memberitahu hukum hakam, menulis tafsir dalam keadaan boleh memberi kesedaran, menulis sirah dalam keadaan boleh memberi kesedaran, bukan hanya cerita dan sebagainya, maka pengikut-pengikut anak-anak murid Imam Hasan Al-Banna yang kemudian mula menulis buku-buku yang dihasratkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Ketika Imam Hasan Al-Banna hidup, bagaimana Said Sabiq menulis fiqh sunnah, supaya fiqh itu dilihat dalam bentuk sunnah, supaya orang melaksanakan fiqh terasa keterikatan dengan perbuatan-perbuatan, percakapan dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, dibangkitkan balik. Nah, selepas itu lahirlah ulama-ulama yang menulis seperti Fizillah dan sebagainya. Dan Said Hawa, Masya Allah, sebelum dia meninggal, dia telah menyusun beberapa buku-bukunya, Al-Asas fi Tafsir, Al-Asas fi Sunnah, dan juga Al-Asas fi Sirah. Dia telah cuba menyusunnya dan Alhamdulillah sebahagiannya telah sempurna dan disambung oleh anaknya. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, saya memang selalu merujuk Al-Asas fi Tafsir yang ditulis oleh Said Hawa. Dan Said Hawa menyebutkan ketika membincangkan tentang ayat Nabi Musa ini, kisah Nabi Musa dengan pengikutnya itu, falamma zagu azaghallah, Said Hawa mengatakan bahawa kita semua kena berhati-hati, jangan mudah mencela guru kita dan pemimpin kita. Ya, betul, pemimpin kita, terutama maksud saya pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Yang tak soleh itu bab lain lah, buku lain. Okay? Pemimpin yang soleh yang kita cenderung, dan pemimpin-pemimpin itu ada kelemahan sebagai manusia. Maka jangan cuba kita cela cara terbuka guru dan pemimpin yang soleh ini, walaupun dia ada kelemahan. Kerana kalau kita mencela, dia akan menyakiti pemimpin itu. Dan pemimpin ini sentiasanya, kalau dia bertakwa pada Allah, cuma dia ada buat silap tapi dia kekal dengan takwa pada Allah, kita takut dengan bermulanya kita mencela, hati kita mula negatif kepada orang-orang soleh ini, dia akan menyebabkan terbawa-bawa sehingga hati kita jadi rosak. Sebab tu bila kita nak tegur orang-orang pemimpin yang bertakwa, yang soleh, yang kita cintai tapi ada kelemahan, cara kita nak tegur itu kena berhati-hati. Kerana kalau kita menegurnya dengan cara yang tak betul, Said Hawa mengatakan bahawa hati kita akan rosak dan akan melirik. Seperti yang disebutkan di sini, bagaimana Nabi Musa seolah-olah merayu, bertanya dengan penuh rasa sedih. Kalau kita perhatikan, wa idh qala Musa liqaum ya qaumi lima tu'dunani, kenapa engkau sakiti aku? Waqad ta'lamuna anni rasul, kau dah tahu yang aku ni rasul Allah kepada kamu. Dan kesan daripada menyakiti pemimpin yang bertakwa, guru yang bertakwa, akan menyebabkan kecenderungan hati kita akan jauh. Dan bila kita memilih untuk jauh, yang ketiganya falamma zagu, bila kita mula menjauhkan diri kita, cenderung kepada yang bukan kebenaran, Allah SWT akan sambut lagi jauh kita akan pergi. Ini sangat bahaya. Said Hawa mengatakan ia bermula dengan akhlak yang tak betul. Walaupun orang itu mengaku beriman, tetapi dia tak baiki akhlak dia ketika berurusan dengan pemimpin, dengan gurunya, dengan bapanya. Walaupun bapa ada kelemahan, kalau dia memilih untuk menyakiti, pada mulanya dia sedar orang itu tak betul katakan, tapi dia tegur dengan cara menyebabkan menyakiti, berarti dah tak akhlak lah. Asalnya tegur dengan betul, tapi oleh kerana cara ditegur itu telah menyebabkan menyakiti, dan menyakiti itu tidak berakhlak, dan bila tidak berakhlak dia akan jauh, jauh dan jauh. Dan ayat ini sangat mengingatkan kepada kita, bila kita berurusan dengan guru, dengan pemimpin, dengan ayah kita, dengan ibu kita, kena berhati-hati. Kalau mereka buat salah, kalau kita nak tegur, tegurlah dengan penuh akhlak. Takut-takut kita melukai dia, dan akan terjadi seperti mana keluhan dalam hati Nabi Musa.
ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaum, kenapa engkau sakitiku. Ini sangat jelas disebutkan oleh Said Hawa. Dan bila kita memilih untuk menyelewengkan diri, poin yang kedua, akhirnya kita akan semakin jauh dan kita menjadi fasik dan sesat, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Alhamdulillah. Dan bahagian yang kedua, yang terakhir, kisah Nabi yang kedua dibawakan, iaitu kisah Nabi Isa. Dan sekali lagi, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ini bukti bahawa Nabi Isa ini berdakwah kepada Bani Israel juga. Disebutkan dengan inni Rasulullah ilaikum musaddiqan, dengan begitu jelas, dengan benar, lima baina yadayya Taurat, dengan buku rujukan yang jelas, yang kamu semua tahu bahawa kandungannya sangat benar. Dan ada satu berita besar yang aku bawa, wa mubasyiran, membawa berita gembira, berita baik, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang kepada kamu semua manusia ini selepas daripada aku seorang rasul yang bernama Ahmad. Tetapi falamma ja'ahum bil bayinat, apabila datang kebenaran itu dengan bukti-bukti, dengan sifat-sifat yang telah diterangkan, dan sebenarnya para pendeta ataupun ahli-ahli kitab ini sedang menanti-nanti kedatangan rasul yang dijanjikan oleh Nabi Isa ini yang bernama Ahmad ini, maka sifat-sifat itu telah diterangkan dan mereka sentiasa menceritakannya. Dan terbukti apabila ketika Nabi turun daripada Taif, bertemu dengan dua orang ahli kebun yang bekerja di kebun di Taif itu, dan membetulkan dan tolong membersihkan Nabi daripada luka dan sebagainya. Bila mereka berbual, mereka mengatakan mereka adalah penganut amalan Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah SAW memuji. Dan bila disebutkan itu, ahli kebun itu mengatakan bahawa inilah yang disebutkan oleh pendeta-pendeta kami, seorang Nabi yang akan datang selepas daripada Nabi Isa, dan juga disahkan oleh beberapa ahli kitab yang lain. Tapi mereka bila sampai mereka itu, maka ketika datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, nyata, mereka berkata inilah sihir yang telah nyata. Dua kisah ini yang disebutkan melambangkan kepada Bani Israel yang bersifat tidak wajar kepada Nabi-Nabi mereka, antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan Bani Israel ini akan berpanjangan wujud di mana-mana, khususnya ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah itu, dan Nabi SAW berhadapan dengan mereka, dan kita akan terus berhadapan dengan mereka. Dan hadis-hadis yang selalu kita dengar dalam radio IQ itu, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumu saah, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga berlaku peperangan, pembunuhan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Ini telah disebutkan dalam hadis itu. Dan ketika peperangan memuncak ke peringkat yang paling tinggi sekali, dan ketika itu umat Islam telah disediakan dengan persediaan-persediaan yang begitu tinggi, dengan tarbiyah yang begitu kuat, dengan latihan-latihan ketakwaan yang begitu kuat, keyakinan mereka pada Allah. Dan apabila berlaku pertembungan terbuka dengan orang-orang Yahudi ini, ketika itu oleh kerana jiwa yang tinggi, maka pokok-pokok dan batu-batu akan bercakap dengan mereka yang terlibat dalam peperangan itu. Dan kita berdoa kepada Allah SWT kita menjadi ahli-ahli dalam peperangan itu. Kebersihan dan kejernihan itu akan menyebabkan pokok dan batu akan bercakap dengan kita ketika orang Yahudi bersih, ya Abdullah, ya Mu'min, hazal Yahud faqtulhu. Dia akan beritahu kepada kita, wahai Abdullah, wahai orang beriman, ini orang Yahudi sedang sembunyi di belakang aku, bunuhlah dia. Pokok dan batu tak akan bercakap dengan orang yang jiwanya kotor seperti kita. Seperti kita kan? Ya. Nauzubillah. Moga-moga jiwa kita bersih sampai tinggi ke peringkat seperti itu. Banyak benda yang perlu umat hari ini membaiki diri mereka, sehingga nusrah dan pertolongan Allah itu akan sampai. Sama ada dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Sekecil-kecil dosa yang kita nak bersihkan, kita nak bersihkan. Walaupun kita mengatakan itu bukan dosa, tetapi sekurang-kurangnya kita nak sentiasa berada dalam keadaan bersih. Bila sebut pasal bersih ni, kita jangan lupa ayat yang kita telah sebut dulu. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Ada tiga benda yang mesti ada pada kita. Wa yuzakki sebelum itu yatlu 'alaihim ayatihi, iaitu apa dia? At-tilawah. Ramai-ramai apa dia?
At-tilawah. Yang kedua wa yuzakkihim, maksudnya apa? Tazkiyah. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, at-ta'lim. 3 benda yang mesti ada pada kita, iaitu at-tilawah, at-tazkiyah dan at-ta'lim. Mesti wujud pada kita. Kalau tidak, kita tidak akan jadi bersih dan kita tidak akan mampu untuk menjadi berdepan dengan dua musuh yang kita katakan. Satu musuh ini yang kita akan bertemu dengan mereka, dan pertempuran itu akan sentiasa berlangsung sampai bila-bila. Baik, Allah SWT masih menceritakan tentang perangai mereka apabila kedua-dua kelompok Bani Israel pada zaman Nabi Musa dan Bani Israel pada zaman Nabi Isa AS itu menolak selepas dakwah yang disampaikan mereka dengan jelas, menolak, menyakiti, kemudian memilih untuk tidak cenderung pada Allah SWT, dan akhirnya Allah jauhkan mereka sejauh-jauhnya. Lalu Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, walaupun dia dah tahu bahawa Allah itu benar dan yakin sebagaimana diterangkan oleh nabi-nabi mereka. Wa huwa yud'a Islam, dan mereka diajak kepada memeluk Islam, diutuskan kepada mereka Nabi, jelas yud'a ilal Islam. Mereka menolak dan menipu. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan ingatlah Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ia berlaku di peringkat permulaan ketika membuat keputusan. Apabila kita membuat keputusan untuk, walaupun kita dah tahu bahawa ajaran Islam itu benar, walaupun kita dah tahu bahawa tarbiyah yang cuba diberikan kepada kita ini tarbiyah yang boleh membawa kita kepada jalan yang benar, di peringkat permulaan apabila kita membuat keputusan untuk menjauhkan diri, na'udzubillah, kita akan terus menjadi jauh. Dan ia banyak bergantung kepada permulaan keputusan kita itu. Dan bila kita makin jauh, Allah SWT menyebut wallahu la yahdil qaumadh zalimin, kerana kita zalim, kita dah tahu benda itu benar, seruan itu benar, ajakan itu benar, dan kita memilih untuk menolaknya di peringkat permulaan, maka kita pilih tadi kita akan terus jauh dan akan terus jauh. Jadi Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik, dan kali ini Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, kerana mereka yang memilih untuk itu. Dan akhirnya juga apabila mereka pilih untuk, walaupun mereka dah tahu Allah itu benar, dan mereka cuba membohong dan memperkecil-kecilkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mula menolak Islam itu, dan dengan sendirinya mereka akan terlibat dalam pasukan untuk memadam cahaya Allah. Bukan hanya menolak, ya mula-mula menolak, tapi akhirnya dia akan perangi agama ini. Ini yang saya katakan, keputusan permulaan di peringkat awal itu sangat penting. Yuriduna liyutfi'u nurallah, dan mereka sentiasa berusaha untuk memadam cahaya-cahaya Allah, nur Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bincangkan ayat tentang nurun ala nur. Dengan kita sebutkan apa yang dimasukkan nur, dan kat sini nur Allah, cahaya-cahaya Allah, petunjuk Allah yang disebutkan daripada agama itu, daripada kitab Allah, daripada risalah yang Allah utuskan kepada kita semua. Dan Allah SWT nak menunjukkan lemahnya mereka itu, nak padam cahaya Allah itu, bagaikan mereka nak tiup dengan mulut mereka sendiri. Ulama-ulama tafsir menyebutkan seolah mereka nak padam cahaya matahari dengan mulut mereka sendiri, yang mana mereka tak akan mampu untuk melakukannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah SWT lah yang akan menyempurnakan, memelihara dan mempertahankan cahayanya itu. Dan sebab itu dalam kita berdakwah dan beramal pada hari ini, kita akan sentiasa meletakkan betapa pentingnya kita akan sentiasa yakin Allah SWT hanya minta kita beramal. Allah SWT hanya minta untuk kita bekerja. Allah SWT minta kita untuk fikir macam mana nak bekerja dan macam mana kita nak beramal. Tetapi keputusannya adalah sangat bergantung dan sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita diminta untuk bersusah payah berfikir. Sebagaimana kita selalu sebutkan, Allah SWT minta supaya Nabi SAW pergi ke Taif. Walaupun pergi ke Taif itu satu benda yang pada zahirnya dilihat tidak menguntungkan apa-apa, sebab penduduk Taif langsung Nabi SAW tidak sempat bertemu,
kerana mereka telah mengupah kanak-kanak dan orang gila untuk baling batu. Tetapi sebenarnya Nabi SAW yakin bahawa Allah akan tolong agama ini. Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat yang pergi ke Habasyah. Walaupun dilihat begitu, mereka tidak dapat menegakkan negara Islam di Habasyah, tetapi satu masa akhirnya Islam sampai ke Habasyah. Nak menunjukkan bahawa begitu juga contoh yang kita pernah berikan, bagaimana ibu kepada Nabi Ismail itu bersusah payah untuk mencari air di Safa dan Marwah, Safa dan Marwah. Allah SWT membiarkan manusia bekerja, berpenat lelah, tapi akhirnya air itu berada di kaki Nabi Ismail sendiri. Dan begitu kita dalam hidup kita ini, kita akan berdepan dengan orang-orang yang akan padam cahaya Allah SWT, yang akan berusaha untuk menolak syariat Allah SWT, menolak hukum Allah SWT, menolak apa-apa kebaikan dakwah yang cuba dibuat. Kita akan melihat usaha-usaha itu, dan seolah-olah mereka nak padam cahaya Allah SWT itu. Tapi dengan wujudnya orang yang bekerja, dengan wujudnya orang yang merancang, dengan wujudnya orang yang memilih untuk mengatur, walaupun rasa lemah, walaupun rasa tidak layak, tetapi wujudnya orang yang merancang untuk itu, maka Allah SWT memberi jaminan kepada kita, walaupun mereka nak padam agama Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah SWT akan menyempurnakan cahayanya yang cuba dipadam itu, walau karihan, walau seluruh orang-orang kafir membantah dan seluruh orang-orang kafir tidak bersetuju dengan apa yang Allah SWT lakukan itu. Dan ayat yang ke-9, Allah SWT huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, supaya ia memenangkannya. Sebab apa? Wallazi arsala rasulahu, dialah yang memang mengutuskannya bil huda, dengan disertakan hidayah. Seorang rasul akan datang dengan seolah cahaya-cahaya hidayah berada di kelilingnya. Mana-mana orang yang berinteraksi dengan rasul itu, apabila mendengar ucapan rasul itu, dia seolah-olah mencari hidayah, dan hidayah itu akan pergi kepadanya. Seolah-olah arsala rasulahu bil huda, makna rasul itu datang dengan huda, walaupun huda itu disebutkan dengan agama dan sebagainya, tapi dia adalah cahaya hidayah yang dimaksudkan. Dan dengan huda itulah yang akan menyebabkan manusia yang tercari akan dapat cahaya hidayah itu. Dan bagi mereka yang tak nak, Allah SWT akan terus tutup dan tidak akan bagi hidayah kepadanya. Tadi kita sebut Allahu la yahdil qauman zalimin, dan kali ini kita melihat pula arsala rasul bil huda wa dinil haq, dengan agama yang benar ini, liyuzhirahu, supaya agama ini akan dapat meliputi. Liyuzhirahu berarti menzahirkan, seolah-olah bumi ini dizahirkan, diliputi dengan agama yang benar ini, ala dini walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik ini membantah, walaupun orang-orang musyrik ini akan menolak dan tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh agama ini. Walau karihal musyrikun ini, dan juga walau karihal kafirun ini, kita lihat, kerana wa min thamma fala budda minal qital li'la'i dinillahi huda wal haqq 'ala dhalal wal batil, seolah-olah mengatakan bahawa untuk memastikan agama ini dapat meliputi seluruh bumi, untuk mengambil tempat, menggantikan agama-agama lain, selepas Allah SWT menghantar rasul dan beri hidayah tadi, bahawa untuk mengambil tempat itu akhirnya perlukan kepada kita, akhirnya perlukan kepada apa? Jihad. Allah SWT memang berjanji begitu, tetapi dia memerlukan pada manusia-manusia yang akan bangkit untuk mempertahankan agama ini. Kerana orang-orang kafir akan benci, orang-orang musyrikun akan benci. Ujung ayat 8 dan ujung ayat 9 itu, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun, mereka akan benci. Dan bila mereka benci, mereka tidak duduk diam, mereka akan cuba padam cahaya Allah SWT ini, dan mereka akan cuba memastikan agama ini tidak dapat meliputi, mengambil tempat di seluruh muka bumi ini. Maka mereka akan benci, dan ketika mereka benci itu, Allah SWT nak akan ada orang yang akan mempertahankan agama ini. Walaupun yang akan mempertahankannya Allah SWT sendiri, tapi Allah nak ada pasukan untuk itu.
Dan sebab itu Said Qutb dan selepas itu Said Hawa menyebutkan yang dimaksudkan dengan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun, itu akhirnya seorang Allah SWT akan memilih di kalangan kita untuk menjalankan tugas-tugas memastikan cahaya itu tidak dapat dipadam, dan Allah SWT akan memilih di kalangan kita ini untuk memastikan agama itu disebarkan, dan memilih kita itu adalah mengatakan bahawa jihad yang perlu kita laksanakan di atas muka bumi ini. Dan jihad yang kita maksudkan bukan berarti kita menyerang agama lain, tetapi jihad yang kita maksudkan sebaik saja kita cuba untuk menyebarkan agama ini, kita akan ditentang, kita akan dihalang, dan kita terpaksa berhadapan tentangan itu. Dan sekali lagi dipertegaskan, selagi tidak ada tentangan, tidak ada halangan, kita hendaklah berdakwah menyebarkan agama ini dengan kasih sayang, dengan kemesraan. Tetapi sekiranya ditentang, kita tidak ada pilihan lagi. Dan sebab itu liyudhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk memastikan agama ini akan menjadi tinggi dan memenangkan keseluruhannya, ia memerlukan kepada pasukan manusia yang bersedia untuk support, untuk menolak itu. Dan sebagaimana kita mengatakan, Allah SWT tak akan kata kun fayakun dalam urusan menegakkan agama, dalam urusan memastikan ikan hidup di lautan, dalam memastikan pokok-pokok tumbuh, dalam memastikan segala urusan alam ini, Allah SWT menggunakan kun fayakun, maka jadilah perkara-perkara itu. Ikan akan membiak, rusa di hutan akan membiak, semuanya akan berkembang. Tetapi untuk memastikan agama ini tegak, Allah SWT tidak menggunakan kun fayakun, Allah SWT memberikan amanah itu kepada kita. Menyedari hujung ayat 8, hujung ayat 9 ini, lalu Allah SWT sekali lagi menggunakan kaedah iltifatnya, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Allah SWT panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita sedang terfikir tadi, hujung ayat 8 hingga hujung ayat 9 tadi, ketika kita sedang memikir-mikirkan bahawa agama ini akan, cahayanya akan dipertahankan oleh Allah walaupun orang musyrik tak suka, dan cahaya dan agama ini akan tersebar luas walaupun orang kafir tak suka, musyrik tak suka sebelum itu. Dan kita terfikir-fikir, siapakah yang akan mempertahankan agama ini, siapa yang akan begini, tiba-tiba Allah SWT panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin, nak kami tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Kita kadang-kadang merasa malu pada Allah kerana kita dalam urusan agama Allah ini, kita tak perlu berniaga dengan Allah, kerana Allah dah berikan segala-galanya percuma, dan kita rasa kita tidak layak. Tetapi Allah SWT sebagai pencipta kita, dia nak menunjukkan kehebatan dan kemuliaannya. Dia tidak sombong dengan hamba-hambanya. Allah SWT dilihat seolah-olah merendahkan diri. Maha suci Allah yang lebih tinggi daripada itu. Nak tak kita berniaga? Aduh, malunya kita. Patutnya agama Allah SWT ni kitalah yang mempertuangkan, kitalah yang memperjuangkan. Tapi seolah-olah Allah pujuk kita yang degil ni, Allah pujuk kita yang penuh dengan nafsu, yang nakkan itu, nakkan ini. Ya, Allah layan kita dengan, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, seolah kita berniaga. Patutnya tak layak, memang tak wajar. Tapi itulah uslub tarbiyah yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Tunjikum min azabin alim, selamatkan kamu daripada dibakar oleh api neraka. Kerana apa? Kamu azab yang sangat pedih. Kerana sebelum ini kita dah mengatakan bahawa Allah SWT marah pada kita, yang kita katakan kita hanya pandai bercakap tapi tak laksanakan. Dan Allah marah pada kita, dan Allah offer pada kita, gabungkan diri dengan pasukan yang bekerja secara tersusun, sofan ka'annahum bunyanun marsus, yang kita dah bicarakan itu. Masukkan diri, gabungkan diri. Nah, selepas gabungkan diri dengan jamaah, dengan kelompok yang mendidik dan mentarbiah ini, Allah SWT beritahu bahawa fenomena agama ini akan diancam oleh musuh-musuh utamanya, penganut agama Nabi Musa dan Nabi Isa, yang akan cuba memadam cahaya ini yang telah itu. Dan Allah SWT akan pastikan agama ini tinggi dan terpelihara, dan kena ada pasukan itu. Lalu Allah SWT panggil kita, nak tak tunjukkan perniagaan ini supaya kita selamat daripada kemurkaan awal tadi. Nah, dan ketika itu antara perkara-perkara bahan perniagaan modal untuk kita berniaga dengan Allah tadi, yang kalau Allah tak minta kita berniaga pun kita kena macam itu. Tu'minuna billahi wa rasuli, hendaklah kita beriman pada Allah dan
Rasulnya. Dan beriman pada Allah dan Rasul ini tidak hanya cukup hanya kita percaya dan kita terus mengaku beriman, tetapi ia mesti disertai, mesti diikuti dengan semangat kita wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kita apa? Berkorban, berjihad. Disebutkan tujahidun. Kalau kau nak meniaga dengan aku minta yang pertama engkau beriman kepada aku dan Rasul aku. Yang kedua, aku minta engkau supaya berjuang dalam fisabilillah, dalam dengan apa? Dengan harta-harta yang aku berikan kepada kamu cara percuma itu. Takkah kita rasa malu? Allah bagi harta cara percuma. Pagi tadi dalam tazkirah saya dengan teman-teman di tingkat 1, di Student Affairs dan juga di Finance, salah seorang daripada kami berbincang tadi, antara poin yang disebutkan, kita telah bercuti daripada hari Sabtu Ahad, tak payah datang kerja, diikuti dengan hari Isnin Selasa bercuti tahun baru. Dan saya cuba cantumkan, cuba lihat 4 hari sebagai pensyarah dan staf yang tak pergi kerja. Tapi gaji jalan tak? Gaji jalan kan? So, saya mengingatkan staf-staf, tengok, tak payah pergi kerja, gaji jalan seperti biasa setiap bulan. Dan itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Rezeki yang Allah bagi, Allah bagi percuma. Allah bagi percuma. Dan dengan rezeki itu kita hendaklah gunakan untuk apa? Tujahiduna fi sabi bi amwalikum. Harta itu percuma Allah bagi pada kita. Itu cuma usaha sikit-sikit saja, Allah bagi percuma. Dan Allah minta kita berniaga pula dengan harta yang percuma itu. Cuba bayangkan, anda mendapat duit daripada ayah dan ibu anda, percuma tak tahu? Anda mendapat beasiswa sponsor tu daripada anda, punya percuma tak? Mungkin anda kata nanti kena kerja balik. Cuba tak nak kerja, okey, tak payah kerja lah, lari je lah nanti. Tapi untuk hari ini anda dapat tak duit tu? Nah, duit itu Allah SWT minta untuk kita apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta percuma yang aku berikan kepada kamu. Wa anfusikum, dan dengan apa? Jiwa kita, diri kita sendiri. Walaupun ulama-ulama tafsir mengatakan anfusikum itu juga adalah sebahagian daripada masa kita. Betul? Sebab masa itu adalah sebahagian daripada kita. Orang kata masa itu emas, masa itu pedang, ya, tak apa. Tapi sebenarnya masa itu adalah nyawa kita. Kerana kita hidup dalam frame masa. Daripada bayi sampailah kita berusia 70 tahun, 65, mungkin lebih awal lagi. Dan ini adalah frame masa. Dan frame masa ini anda berusia 20-an, dan ini adalah frame masa. Dan anda berjalan bersama-sama dengan masa ini. Dan masa ini adalah sebahagian daripada kita. Iaitu bila kita kata anfusikum, iaitu masa kita. Dan akhirnya sampai kepada tubuh dan badan kita sendiri. Ya, hadis yang kita sebutkan juga, Allah SWT sentiasa menantikan 2 titisan air, titisan peluh dan titisan air mata, yang kita keluarkan daripada diri kita. Peluh, kita keluarkan peluh, maksudnya apa? Kita akan bekerja untuk agama ini bersusah payah, pergi mesyuarat, pergi merancang sana, nak cari teman-teman, nak tambahkan lagi orang datang kuliah tafsir, macam mana nak kempen dekat Din Kok Wing, ada buat kan? Ke anda datang kuliah tafsir ni lillahi ta'ala cari ilmu, ataupun anda dah mula untuk fikir, nak cari orang lain, nak ajak teman-teman lain daripada universiti-universiti berdekatan kita, daripada MMU untuk datang, kita untuk kempen bekerja, itu mengeluarkan peluh untuk keluar. Dan pada waktu malam kita berdoa pada Allah, merayu kepadanya, kita menitiskan air mata pula. Ini semua adalah termasuk wa anfusikum, daripada jiwa dan masa kita, duit kita, kita telefon, SMS untuk menghubungi orang bersama-sama dengan dakwah dan jihad kita. Dan akhirnya bukan hanya setakat peluh, bukan setakat air mata, akhirnya titisan darah untuk mempertahankan agama ini. Dan kesemua itu dzalikun khairun lakum, sebenarnya apa semua benda itu tentunya lebih baik, jauh lebih baik untuk kamu. Maknanya harta yang Allah bagi pada kita, masa, jiwa, tubuh, badan yang diberikan kepada kita ini, kita gunakan untuk modal berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala
Allah SWT kata itu lebih baik bagi kamu daripada kamu dapat harta dan kamu simpan dan kamu tidak belanjakan pada Allah. Kesihatan, nyawa, masa yang kamu berikan, kamu tidak berniaga dengan Allah, dia akan merosakkan diri kamu sendiri. Kata, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Sekiranya kamu benar-benar memahami. Perniagaan itu akan dibayar dan akan mendapat untung, dan perniagaan ini tidak akan rugi. Perniagaan yang telah terjamin. Yaghfir lakum dzunubakum. Pertama sekali Allah SWT akan ampunkan dosa kita, dan memang hidup ini kita penuh dengan dosa, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita beristighfar. Ini selain daripada kita melafazkan astagfirullahaladzim, inilah satu cara itu untuk kita memadam dosa-dosa kita itu. Dengan kita apa? Berjihad pada jalan Allah, dengan kita korbankan harta kita, masa, nyawa dan segala-galanya milik kita ini, Allah SWT akan beli apa yang kita persembahkan. Dan bagaimana Allah nak bayar kepada kita keuntungan itu kalau kita tidak mempersembahkan pada Allah SWT, kalau kita tidak berikan harta kita, nyawa kita, masa kita dan segala-galanya untuk jalan Allah ini, macam mana Allah nak bayar? Kita tidak hantar invoice yang sepatutnya, macam mana Allah nak bayar? Dan Allah akan bayar bila kita buat benda itu. Dan Allah janji, dan janji Allah ini tidak pernah dimungkiri. Yaghfir lakum dzunubakum, dia akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dia akan berikan kepada kita syurga-syurga yang di bawahnya mengalir air-air yang begitu nikmat, membayangkan satu suasana yang cukup cantik, yang sukar untuk diceritakan nikmat-nikmat di syurga ini. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, tempat-tempat tinggal. Kalau kita lihat hari ini, kita risau sebab benda tempat tinggal ini satu benda yang sangat penting. Kalau anda tidak ada asrama, kat mana anda nak bermalam? Kat mana anda letak beg anda? Kat mana anda nak tukar pakaian? Kat mana anda nak mandi? Dan bila anda berkeluarga, kat mana anda nak letak isteri dan anak-anak anda, suami anda tinggal? Kat mana anda? Rumah itu sangat benda penting. Dan benda itu yang diidam. Dan Allah SWT sebut dekat syurga nanti, selain nikmat-nikmat itu, Allah akan sediakan tempat-tempat tinggal yang baik di syurga yang tinggi. Dan itulah sebenarnya dzalikal fawdul azim, itulah kejayaan yang sebenar. Dan kita akan bertemu dalam surah Al-Baqarah, sebab Sayyid Hawa dia suka melihat himpunan-himpunan Al-Quran. Ditunjukkan, lihat himpunan ini sama dengan himpunan dalam surah Al-Baqarah, himpunan ini sama dengan surah Ali Imran. Himpunan ini sebab Sayyid Hawa melihat Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyid Qutb dalam Fizilan. Dan di bawah himpunan ayat-ayat ini, contohnya dia kaitkan dengan ketika kita membaca surah Al-Baqarah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah kita akan bertemu dengan janji-janji Allah SWT, wa ulaika muflihun. Yang demikian itu ialah terdiri daripada orang-orang yang berjaya. Dekat sini kita bertemu dengan dzalikal fawdul azim. Antara orang-orang yang dikata muflihun itu orang yang menginfakkan. Kita baca makturat hari-hari, kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan kita sebut allazina yunfiquna fi, maknanya orang yang mengeluarkan hartanya. Orang yang mengeluarkan harta. Kita bertemu dengan ayat wa tujahiduna fi sabilihi, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Berarti orang yang infak ini ialah antara orang yang berjaya. Dan kita, bila kita ada wang, kita terus menginfakkannya, itu tanda kita berjaya. Di sini disebutkan bila kita infak tadi, Allah bayar dengan kita itu, dan pembayaran yang kita beri itu dikira sebagai dzalikal fawdul azim. Yang demikian itu dikirakan sebagai fauz, satu kejayaan yang sangat besar. Dalam ayat yang ke-12, itulah kemenangan yang sangat besar. Tetapi Allah SWT mengetahui perniagaan yang dijanjikan itu seolah-olah dibayar dekat akhirat. Dan Allah SWT tahu bahawa tergerak dan terlintas dalam hati kita, delivery dah kita buat, tapi tak banyak bayar lagi, nak bayar dekat syurga. Kita dah bersusah payah berjihad, tumbang dan dapat rezeki habiskan, dapat duit habiskan untuk agama Allah SWT, masa dan tenaga kita berpenat-penat dan sebagainya. Takkanlah bayarannya hanya dekat akhirat saja. Rupa-rupanya Allah SWT mengetahui bisikan hati manusia ini yang didorong oleh nafsu, yang nafsu itu sendiri didatangkan oleh Allah
wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi benda-benda yang kau nak rupanya kan, tuhibbunaha, iaitu nasrum minallah wa fathun, iaitu pertolongan daripada Allah untuk berdepan dengan orang-orang yang kamu akan diperangi itu, dan kamu kena memerangi mereka. Peperangan itu kamu akan mengharapkan kemenangan juga, aku tahu. Tapi sebelum aku sebut pasal kemenangan ini, aku nak sebut kejayaan yang paling besar sekali dekat akhirat nanti, dengan ganti-ganti rugi yang akan aku berikan, pengampunan, masuk ke syurga dengan nikmat-nikmat yang besar tadi, tempat tinggal yang selesa dan sebagainya itu. Tapi aku tahu dekat dunia lagi engkau telah menagih sesuatu yang engkau harapkan, iaitu nasrun minallah, pertolongan daripada Allah, dan fathun qarib, pembukaan kejayaan yang dekat. Kalau kita perhatikan perkataan fath ini dalam bahasa Arab ialah pembukaan, terbuka dan akhirnya menguntungkan. Kalau lihat pembukaan Mekah, Fathul Mekah, iaitu ketika Mekah pernah menganiaya Nabi sebelum berhijrah, dan ketika Mekah menghantar orang-orang Quraisynya itu untuk menyerang Nabi dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud dan sebagainya. Dan ketika Allah SWT izinkan Nabi untuk balik ke Mekah, ketika itu berbondong-bondong orang Mekah mula kalah dan menyerah diri, dan akhirnya kuasa Mekah itu diserahkan kepada Nabi SAW, dan kita namakan Fathul Mekah, satu contoh pembukaan. Dan Allah SWT janjikan juga kepada kita, bagi orang yang berniaga tadi, sanggup korban dan sebagainya, bersusah payah, sebenarnya Allah SWT menjanjikan kita akan dapat sesuatu yang kita idam-idamkan, bukan hanya di akhirat, tetapi yang kita idamkan kat dunia ini sendiri, iaitu nasrun minallah wa fathum qarib. Dan Allah SWT minta kita sentiasa mengatakan wabashiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu kita kena sentiasa mengingatkan antara satu sama lain. Bashir makna sampaikan, jangan takut, insya-Allah pertolongan Allah akan sampai. InsyaAllah pertolongan Allah akan sampai. Tapi pertolongan Allah itu hanya akan sampai apabila kita mula sanggup melaksanakan pengorbanan demi pengorbanan. Dan kita lihat nasrun, pertolongan Allah ini dalam kita membantu usaha-usaha Palestin contohnya, dalam usaha-usaha memerdekakan Masjidil Aqsa. Kita memerlukan pengorbanan. Nyawa telah banyak dikeluar, darah telah banyak mengalir di bumi itu, dan harta-harta umat Islam dihantar dari jauh untuk membantu mereka. Pengorbanan itu belum cukup harganya, dan harganya ini akan kita penuhi sehinggalah talent dengan harga yang Allah nak bagi, nasrun minallah wa fathun qarib itu. Jadi berarti usaha-usaha itu, amal-amal itu mesti kita teruskan. Di UCMS ini dan juga tempat kita bekerja dan kemana saja, kita kena pastikan bahawa pengorbanan daripada ummah ini perlu digembling. Kalau kita lihat teman-teman kita hidup senang saja, sahabat-sahabat kita hidup senang tanpa dia berkorban untuk agama Allah, tanda nasrun minallah, pertolongan daripada Allah, dan fathun qarib ini akan bertukar menjadi fathun ba'id, maknanya yang jauh, bukan yang dekat. Kalau kita tengok kawan-kawan kita tidak bersama-sama berjuang untuk agama Allah, kita tengok masyarakat di luar sana hanya menjadi kepentingan dunia dan periuk nasi dia sahaja, dan kita tidak nampak ada kelompok yang bersusah payah untuk agama ini. Kalau ada pun sikit, percayalah pertolongan itu belum sampai lagi, dan fathun itu masih jauh lagi. Tapi dengan kita berkorban untuk itu. Nah, bila kita dah rasa seronok, akan dapat ini, akan dapat ini, akan dapat ini, kita dah mula rasa perasaan. Dan Allah kata wabashir, dan sampaikanlah berita kepada orang beriman, dia akan dapat benda-benda itu, iaitu janji di syurga dan juga pertolongan Allah, nasrun minallah, dia akan dapat. Sampaikan berita ini, dan mereka pun gembira dengan janji Allah. Sekali lagi Allah SWT naikkan dia yang berikutnya, ya ayyuhallazina amanu. Ketika ini Allah SWT sebut dengan terus terang kepada kita, kunu ansarallah, wahai orang yang mengaku beriman, jadilah pembantu-pembantu Allah. Ketika ini Allah berterus terang, dan dia adalah perintah, dan dia adalah wajib, dan kita tidak ada pilihan lain.
Bagaimana lihat Allah memujuk kita yang pertama, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap tapi tak buat? Allah pujuk kita yang kedua, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Allah pujuk kita dengan perniagaan-perniagaan itu. Dan yang ketiga kali ini, selepas kita sedar bahawa tabiat agama ini memerlukan pengorbanan kita sendiri, ketika itu Allah kata, wahai orang-orang beriman, jadilah pembantu-pembantu agama Allah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam pernah merayu dan bertanya kepada Hawariyin. Hawariyin ini, ya, pada umumnya Hawariyin ini, kalau mengikut ulama tafsir, Nabi Isa mempunyai 12 orang Hawariyin, iaitu orang-orang yang akan mempertahankan agama mereka. Dan Hawariyin ini dilihat orang-orang yang telah dibukakan pada Allah dengan nusrah-nusrah, dengan keajaiban-keajaiban pada zaman itu. Dan nusrah-nusrah itu telah berjaya menarik beberapa orang, tetapi tidak memadai. Dan Hawariyin ini sentiasa solid bersama dengan perjuangan Allah SWT melalui Nabi Isa ini. Dan ketika Nabi Isa dan setiap Nabi dan setiap guru, setiap pemimpin, setiap pendakwah akan seolah-olah bertanya kepada kita dengan soalan, man ansari ilallah, siapakah yang akan membantu saya untuk agama Allah SWT? Kerana agama ini, kita mengatakan bahawa Allah SWT dedahkan dia supaya manusia sendiri yang akan mempertahankan agama. Allah tak akan kata kun fayakun seperti kita sebut tadi. Maka agama ini memerlukan pada pembela-pembelanya. Walaupun Allah SWT yang akan mengurniakan kejayaan untuk agama ini, tapi Allah SWT menunggu di kalangan hamba-hamba ini yang terlibat dengan perniagaan tadi. Dan kemudian hamba-hamba itu memilih untuk membela agama ini. Dan setiap zaman akan ada guru, akan ada pemimpin, akan ada pembimbing yang seolah-olah merayu kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada atba'nya itu, kepada orang yang menyerah diri itu. Mereka akan ditanya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantuku untuk agama Allah ini? Kerana sebagaimana kita katakan tadi, musuh-musuh akan mengikis, akan cuba memadam, akan cuba menghalang agama Allah SWT. Dalam mereka menghalang itu, maka orang-orang yang membela agama Allah ini akan bertanya sesama mereka selepas mereka merayu pada Allah. Dan seolah Allah beritahu, akan ada di kalangan kamu sendiri yang akan sama-sama mempertahankan agama ini. Ya, mintalah padaku dan aku akan beri kejayaan. Dan kejayaan yang akan kuberikan antaranya ialah apabila kamu berjaya menyedarkan orang lain untuk bersama-sama kamu menolong aku, iaitu menolong agama Allah. Dan sebab itu lafaznya man ansari, siapakah yang akan sanggup untuk menolong aku dalam pada Allah SWT itu. Maka jawapan yang kita perlukan daripada orang-orang yang menyokong khususnya Hawariyun ini, solid, mereka kena lafazkan, bukan hanya cakap dalam hati saja, ayolah nanti kita tolonglah agama Allah sampai masa nanti, bila dah kerja nanti, lepas housemanship nanti bolehlah. Sekarang tengah belajar lagi kan. Sebenarnya lafaz itu telah mula disebutkan mengikut kemampuan yang sepatutnya dan terbatas. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kita kena sebutkan kamilah, seolah-olah tidak ada orang lain. Dan kalau kita tak tolong agama Allah, agama ini akan terbiar. So kalau kita berani buat keputusan, bila orang ajak kita berdakwah dan berjihad, kita kata tak apalah, bagi orang lain dululah, tak apalah, kita menolak untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah. Kita takut. Sebab tu kita kena sentiasa hidupkan, lafazkan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong, kamilah yang akan mempertahankan, kamilah yang akan membela, kamilah yang akan itu. Nahnu ansar. Dan sekali lagi bila kita sebut nahnu ansarullah ini, ia tidak boleh kita terlupa di peringkat awal ayat ini, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Said Hawa mencantumkan balik di hujung ayat ini. Ketika kita telah memilih kali kedua, kali pertama tadi kita pilih, kita kata kita nak tolong. Bilakah apakah amalan yang paling Allah suka sekali? Seolah-olah nak kata turunkanlah perintah jihad. Tiba-tiba bila Allah turunkan, mereka sebahagian daripada mereka tak nak berjihad, orang-orang munafik dan sebagainya. Dan hari ini bila tanya siapakah yang
hujung ini bila ditanya siapakah yang akan menjadi pembantu-pembantu Allah, dan bila mula kesedaran itu ada, Hawariyin telah kata begitu, nahnu ansarullah, dan kita pun terasa untuk mengatakan sama-sama dengan Hawariyin itu, nahnu ansarullah, jangan lupa kepada ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Takut-takut kita hanya pandai bercakap saja. Dan janji Allah SWT, fa'amanat ta'ifatun min bani Israel, dan akan ada sekelompok orang-orang Bani Israel ini beriman, wa kafarat ta'ifah, dan akan kufur sebagian. Sebab itu kita mengatakan betul Allah SWT menyebut tentang laknat kepada Bani Israel, tentang apa semua betul, tetapi kerana ia melambangkan pada kelompok yang besar. Tapi terbukti bahawa Bani Israel ini ada di kalangan mereka yang akan terus beriman, dan akan berada di kalangan mereka yang terus kufur. Wa kafarat ta'ifah, ada yang beriman dan kufur. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim, dan kami akan, fa'ayyadna dalam bahasa Arab tekan tangan, kami akan, kalau diterjemahkan terus kata kami beri pertolongan, tapi kalau anda belajar bahasa Arab, anda akan dapat merasakan fa'ayyadna itu dan terjemahan kata tolong, tapi fa'ayyad ni tekan tangan. Jangan bayangkan Allah bertangan, tapi Allah SWT menyebutkan bahawa kami akan tangani, tangan-tangan kamilah yang akan berdepan untuk membantu orang-orang beriman. Fa'ayyadna alladhina amanu, ketika berdepan dengan musuh-musuh mereka, musuh yang ditakuti, musuh yang menakut-nakutkan, musuh yang mengancam dan sebagainya, semua barisan-barisan musuh itu akan berdepan dengan tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu akan hilang rasa takut itu, dan bila musuh-musuh itu ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu umat Islam fa asbahu zahirin. Ulama tafsir menyebutkan ujung ayat ini Allah SWT berjanji untuk menolong itu, dan juga akan memastikan agama ini akan menjadi zahir, maknanya melata di atas muka bumi ini. Ulama-ulama tafsir mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, selepas Hawariyin ini dan selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit, mereka bercita-cita untuk bunuh, berniat dan membunuh, dan mereka gembira yang mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa telah diangkat. Dan ketika Nabi diangkat itu, mereka merasa mereka berjaya membunuh, dan mereka gembira di atas pembunuhan itu. Dan akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan, dan sebab itu dapati seluruh kerajaan Rom akhirnya bertukar agama kepada agama yang diajar oleh Nabi Isa AS. Dan ini contoh dikatakan kemungkinan yang dikatakan fa'asbahu zahirin, akan melata. Sebab apa? Penganut agama Nabi kaum Rom itu akhirnya masuk ke agama yang diajar oleh Nabi Isa AS. Adapun pandangan yang kedua mengatakan bahawa selepas Nabi Isa tidak ada, akan datang min ba'di ismuhu Ahmad, dan Ahmad inilah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW ini akan melatakan agama ini ke seluruh pelosok bumi. Berarti Islam itulah yang akan melata. Agama Nabi Isa terputus satu ketika dan akan disambung oleh orang-orang yang bersama ini. Dan fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim, maksudnya fa'asbahu zahirin ini, yaitu agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini akan meliputi seluruh muka bumi ini, daripada barat timurnya, daripada utara dan selatannya. Ini adalah merupakan gambaran yang diberikan oleh Allah SWT dalam surah As-Saff, dan kita cuba mencantumkannya daripada bahagian yang pertama, bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Moga-moga apabila kita mencantumkan ini, dia akan beri kekuatan. Sebab itu sangat-sangat berpesan pada mereka yang mengaku untuk menjadi para pendakwah, berusahalah untuk menghafaz surah ini, dan Prof. Latif telah membuktikannya. Ketika saya solat malam itu, dia baca separuh, dan beberapa hari kemudian disambung bahagian kedua. Berarti dia nak beritahu dia dah layak dapat hadiah yang saya janjikan. Jadi moga-moga saya ada 4 lagi hadiah yang belum saya dapat, yang belum saya berikan, tetapi saya perlu berikan lagi. Sangat bercita-cita ayat ini sedap. Ayat ini sebenarnya senang untuk dihafal, dan sedap untuk dihafal. Dan gambaran tafsir yang telah kita berikan tadi, anda akan rasa lazat untuk menghafalnya, kerana ia sangat berkaitan dengan diri kita sebagai seorang pendakwah. Wallahu a'lam. 9 lebih.
Jadi 2 minggu. Minggu ya. Faisal bukan hafal. Bukan hafal. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah satu pengisian yang membuatkan Nana rasa berdebar-debar. Mike, okay. Palpitation. Palpitation. Jadi sebelum nak tangguhkan majlis, ada nak buka soalan untuk ikhwah boleh, ikhwah boleh, mana-mana boleh untuk tanyakan kepada Ustaz. So dipersilakan. Kalau Ustaz, sebenarnya saya nak tanya logik. Sebenarnya nak tanya something that looks illogical. Kalau kita ada satu orang yang kita diberitahu yang dia akan datang, dia akan menyelamatkan kita, kita pun look forward kepada tibanya orang tu. In fact, Allah SWT cerita dalam ayat yang lain, orang Bani Israel ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maknanya mereka tahu ciri-ciri Muhammad itu sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, macam how they look like, how he will appear, apa semua ni. Tapi kenapa bila wujudnya orang yang mereka tunggu-tunggu tu, tiba-tiba mereka mengkafirkan orang tu, ataupun qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir. Maknanya what is the logic behind mereka menolak orang yang mereka tunggu, kan? Maknanya kita, for example, kita sekarang ni ramai orang Islam macam tertunggu-tunggu bangkitnya semula Nabi Isa, ataupun wujudnya Imam Mahdi apa semua, yang dinanti-nantikan. Tiba-tiba datang je orang yang didescribekan tu, tiba-tiba ramai orang yang tertunggu ni macam mengkafirkan pula macam kejadian itu, kan? Maknanya ini yang kita fear berlaku terhadap orang-orang yang menunggu ketibaan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah SWT. Maknanya kenapa diorang deny, atau why, apa sebab di sebalik dia mengkafir ataupun mereka menafikan kerasulan Muhammad SAW. Jazakallah khairan ada soalan provokatif itu. Kalau kita tengok surah As-Saff ni terlalu banyak yang boleh kita ceritakan, tetapi sebenarnya tabiat ilmu dia tak boleh macam tu. Sikit amal, sikit amal, sikit amal, sikit amal. Kita mengambil masa 2 pertemuan saja untuk membincangkan surah As-Saff ini, kerana kita nak bila ada cetusan ilmu, dia terus mencetuskan amal. Nanti bila kita beramal, kita perlukan cetusan baru ilmu lagi, dan cetusan amal itu akan mendorong kepada amal. Kita tak nak cetusan ilmu terlalu panjang sampai tidak beramal. Banyak sangat diberikan ilmunya. Begitu juga surah As-Saff ini banyak rahsianya. Kalau kita kembali pada ayat yang ke-5, kita perhatikan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Perkataan qulub kat situ, yang menyebabkan manusia ini menentang agama Allah kerana mereka mempunyai penyakit hati. Itu asalnya, hati dia rosak. Dan ketika walaupun dia yakin bahawa Nabi Musa itu adalah Nabi dia tetap menyakiti. Lima tu'dun ini kerana hati dia dah rosak sebenarnya. Dan begitu juga dengan Nabi Isa AS itu yang telah dijanjikan itu, mereka menolak Ahmad yang telah dijanji tunggu-tunggu itu sebab mereka ada penyakit hati mereka. Walaupun pada permulaannya mereka seolah-olah nak menunggu, tetapi penyakit hati dia dah rosak, dia ada kepentingan. Dan bila dia tengok yang Nabi Muhammad SAW, pengikut-pengikut Nabi Isa ini yang sebahagiannya ahli kitab yang taat setia, tapi mereka masih di kalangan Bani Israel juga yang berada di Madinah itu, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, khususnya bilangan Yahudi lebih ramai lagi. Mereka sebenarnya menanti-nanti kedatangan seorang Nabi, seorang Rasul, dan mereka hatinya rosak. Sebab apa? Mereka telah menzalimi akhlak mereka. Sebab saya katakan bila akhlak tak betul, dia akan rosak semua benda. Sebab itu dalam tarbiyah, dalam usrah kita menekankan iman dan akhlak. Bagi mereka yang familiar dengan usrah, ada 2 benda yang kita akan tekankan, mihwar imani dan juga mihwar suluki ataupun akhlaki. Kita nak betulkan iman akhlak, betulkan iman akhlak. Dan ini yang dibuat di Mekah sampai hampir 13 tahun, betulkan iman akhlak. Dan kadang-kadang ia menjemukan, tapi tak sepatutnya ia menjadi jemu. Dan betulkan akhlak. Sebab tu kalau kita masih tengok orang ramai akhlak tak betul, jangan fikirlah nak fikir pasal benda yang lain. Baik,
Sebab apa? Orang-orang Yahudi ni akhlak dia tak betul. Dia telah melaga-lagakan dua orang Arab, dua kelompok Arab, Aus dan Khazraj itu. Dia telah menipu orang ramai dengan sistem riba. Dia telah akhlak dia tak baik. Hati dia sakit. Bila dia hati sakit, dia konon-kononnya menunggu seorang Nabi yang dijanjikan yang bernama Ahmad. Tapi bila Nabi itu datang, dia hati dah sakit. Rupa-rupanya Muhammad yang dijanjikan, Ahmad yang dijanjikan itu diturunkan di kalangan orang Arab, bukan di kalangan dia. Hati penyakit terus jadi rosak, segosak-gosaknya. Walaupun dia tahu Muhammad itu adalah merupakan orang yang telah dijanjikan dalam kitab dia, yang telah ditunggu-tunggu selama ini, tapi oleh kerana hati dia sakit dan dia tak nak menerima bahawa Muhammad yang dijanjikan itu bukan dari kalangan bangsa dia, kelompok dia, lalu dia terus menolak agama Allah dalam keadaan dia yakin dan tahu. Dan kita juga pada hari ini bila kita dijanjikan dengan kehadiran Imam Mahdi dan kehadiran Nabi Isa AS, persiapan yang kita kena buat kena betul, bukan hanya menunggu dan menunggu, tetapi kita akan menyediakan prasarana untuk ketibaan itu. Dan Imam Mahdi dan Nabi Isa kemudiannya tidak akan turun sekiranya umat ini tidak membina suasana yang menyebabkan dia sesuai. Dan Allah SWT minta kita bersiap sedia menyediakan itu dengan kita melaksanakan dakwah dan tarbiyah, mengumpulkan seberapa orang beriman. Dan iman itu bukan hanya cakap, tapi diikuti dengan akhlaknya, dan diikutinya dengan semangat ingin berdakwah, diikuti dengan dalam bentuk tanzim dan tersusun. Prasarana itu disediakan, baru Allah SWT akan turunkan Imam Mahdi itu, dan ketika itu dia akan memimpin pengikut-pengikut yang telah tersedia ada, yang kita sendiri yang membina untuk itu. Dan sekali lagi kita takut apabila kita cuba membina dan tiba-tiba apa yang kita tunggu itu disebabkan hati kita tidak bersih, akhlak kita bersih, akhirnya na'udzubillah kita akan tersiap. Siapa sangka agama ini apabila umat Islam tidak serius kepadanya, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kaum yang lain. Siapa sangka kalau orang Melayu tak nak beramal dengan agama ini, orang Melayu tak nak kembali pada agama ini, tiba-tiba Allah tukar orang Iban beramai-ramai masuk Islam dan dia memimpin ummah dekat belah timur ini. Boleh berlaku. Dan kalau hati kita ada penyakit, kita akan meninggalkan agama ini, na'udzubillah. Tiba-tiba orang Cina yang dimusuhi, yang dikatakan macam-macam yang ini, yang dikutuk dan sebagainya, tiba-tiba Allah bagi hidayah pada mereka masuk Islam berbondong-bondong, dan akhirnya mereka memimpin perjuangan ini, dan mereka mendukung Imam Mahdi yang akan diturunkan di sebelah sana. Dan kita ketika yang ada penyakit hati akan meninggalkan agama ini, na'udzubillah. Sebab itu bila kita katakan dalam isu ayat ini, perkara yang bersekitar pada ayat yang kelima itu, falamma za'u azaghallahu qulubahum, hati ini sangat penting. Walaupun yakin dengan seyakin-yakinnya, dan sebab tarbiyah ini cukup menjaga hati. Walaupun kita berbeza pandangan dengan urusan dunia, jangan pastikan dunia masuk dalam hati kita. Jangan bergaduh. Kerana apa? Bila kita bergaduh, hati ini yang dinilai oleh Allah. Konten pergaduhan itu perkara kedua bagi saya. Faham maksud saya konten pergaduhan? Isu pergaduhan itu, anda bergaduh pasal handphone kena curi, anda bermati-matian perang handphone, ini handphone aku, dia ambil, kau ambil. Tiba-tiba hati anda jadi sakit. Handphone tu berapa lah, ribu sangat, tapi hati anda berjuta sebenarnya, kan? Kerana handphone itu hati anda jadi besar. Kerana harta, kerana kereta anda digarit, kerana motor anda diambil signalnya, kerana ya sayang motor itu, saya tak nafikan, sayang buku itu, sayang anda, betul anda sayang, tapi adakah hati anda jadi rosak? Sebab tu bila kita diuji, cepat-cepat ngadu pada Allah. Anda bawa kereta, tiba-tiba kat traffic light dah betul-betul brake, dia tiba dentum orang lalu kereta belakang. Memang kereta anda rosak, tapi anda keluar, celaka kau, hati anda rosak dulu. Mana lebih tahu, hati rosak ke kereta rosak? Bila hati dah rosak, kita akan jauh daripada agama. Sebab tu akhlak kena jaga, dan dia berpunca daripada hulu hati kita itu. Wallahu a'lam. Nak buka soalan pada yang lain ada? 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 Sebenarnya anda tertarik dengan ayat yang Sebelum tertarik, namanya siapa ya? Baik, nama anda Ahmad Afiq bin Kamarudin, Tahun? tahun 4. Oh. So
So ayat yang tu dia cakap dan memangnya Allah tidak memberi hidayah tunjuk kepada kaum yang fasik dan dahka. So adakah orang yang fasik ni ataupun yang dahka ni tak ada chance, tak ada langsung chance untuk dapat hidayah tunjuk, hidayah daripada Allah tu mengikut ayat ni lah. Sedangkan kadang-kadang kita sendiri pernah terjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang mengatakan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dahka tapi dapat tunjuk. So macam mana? Okey, terima kasih kerana anda telah cuba membantu untuk buat kesimpulan daripada apa yang kita belajar. Sifat Bani Israel yang disebutkan oleh Allah tadi, pertama sekali akhlak. Dia menyakiti Nabi Musa, menyakiti pemimpin, guru dia. Kemudian falamma zahu, dia yang memilih untuk menyeleweng. Dan bila dia memilih untuk menyeleweng, Allah SWT tak akan bagi hidayah pada dia. Dia yang memilih untuk jadi fasik. Jadi Allah tidak akan bagi hidayah, dan Allah akan terus menyebabkan orang fasik itu fasik kerana dia yang memilih begitu. Nah, dengan kita memilih untuk kembali pada Islam, Allah akan buka. Sekali orang jadi fasik sebab apa? Dia tak nak bagi sekelumit ruang untuk agama Allah SWT. Dia tak nak buka hati dia sikit. Dan sebab itu kita para pendakwah kena mengetuk hati-hati mereka. Sebab dia yang memilih untuk tidak dapat hidayah, maka dia tidak dapat hidayah. Kisah yang kita dah sebut, kisah anak murid kepada Abdullah bin Mubarak. Kisah yang saya rasa saya pernah ceritakan dan anda semua tahu. Pencuri yang cuba mencuri di rumah Abdullah bin Mubarak. Ketika dia nak mencuri, lampu rumah tak dipadam lagi. Dia dah bawa tali semua, dia panjat pagar, dia dah siapkan dia punya set dia tu. Tiba-tiba tuan rumah tak padam lampu, dan menjadi adat orang Arab bila tak padam lampu berarti tak tidur lagi. Jadi bila lampu tak dipadamkan, pencuri tadi pun menunggu. Dan ketika dia menunggu di tepi tingkap itu, menanti-nanti supaya tuan rumah tidur. Dan ketika dia menunggu, dan memang niat nak mencuri, tinggal tunggu masa saja, solid nak mencuri. Tiba-tiba dia mendengar ayat alam ya'til ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Tuan rumah tengah baca Quran rupanya. Keluar daripada rumah dengan nawai itu nak mencuri. Anda keluar rumah nawai itu nak dengar belajar tafsir ataupun nak makan mi selepas tu. Nah, nawai itu memang nak apa? Dua-dua. Memang nawai itu memang nak hidayah. Yang kawan tadi memang nawai itu dia nak mencuri. Tiba-tiba bila mendengar ayat Quran yang bertanya, bilakah orang-orang beriman, surah Hadid, bilakah orang-orang beriman nak khusyuk hatinya ingat Allah, dia terus melayan soalan itu. Bila dia dengar orang baca Quran, dia dengar kan, dia cuba faham, dia orang Arab, dia dengar bilakah hati-hati orang beriman nak khusyuk ingat Allah. Lalu dia layan, dia kata, ya Allah, hati aku ni bila nak khusyuk, rupanya tuan rumah baca ayat untuk aku. Dan bila dia layan benda tu, hidayah itu mencurah-curah datang, walaupun dia datang untuk mencuri. Jadi soalan akhir sebagai minta saya buat kesimpulan tadi tu, dia sengaja tanya soalan itu supaya bukan berarti Allah ini zalim menutup pintu hidayah kepada orang lain, tetapi Allah akan tutup pintu hidayah bagi mereka yang tak nak hidayah. Jadi kita ini bila ayat-ayat Quran yang kita baca, tazkirah yang kita dengar dalam radio, kita dengar iTunes, kadang-kadang ada tazkirah, rasakan tazkirah itu untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain. Saya selalu sebut, bila baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, maknanya musnahlah tangan Abu Lahab tu, bini dia pun sama. Kita tahu bayang Abu Lahab memang tak senonoh, tengok tangan itu, dan bini dia pun sama juga. Walaupun ayat disebut nama Abu Lahab, tapi bila kita dengar, ya Allah, janganlah aku jadi seperti Abu Lahab, dan janganlah isteri aku jadi seperti Abu Lahab juga. Ya Allah, cukuplah. Ya Allah, janganlah aku. Itu yang kita kena timbulkan. Dan kalau kita buat macam tu, Allah akan bagi hidayah pada kita. Bila kita dengar ada guru, kita dengar hormat guru-guru itu. Bila dengar Ustaz Azhar itu sengaja, YouTube sekali-sekali buka, dengar. Anda nak tahu ke tahu, tak ada masalah kan? Tapi tentulah anda akan memilih
ilmu yang meningkat. Dan kita menghormati semua guru yang ada, ulama-ulama. Jangan anda dengar ulama macam bila kita memperkecilkan ulama, akhlak kita dah apa? Rosak. Bila akhlak kita rosak, nantinya hati kita akan jauh dan sesat. Sebab apa? Jangan mulakan akhlak yang tak baik dengan azab, menimbulkan apa? Kesakitan. Sebagaimana Nabi Musa mengadu lima tu'dunani. So jangan sakiti orang lain walaupun kita berbeza pandangan. Terima kasih pada soalan yang cuba menyimpulkan tadi. Soalannya apa? Sebelum anda tutup majlis kita, anda cuba nak menyampaikan sedikit pesanan daripada sahabat kita. Semua slide-slide, semua maklumat dan sebagainya, especially slide, boleh antum semua boleh dapatkan kalau melalui Facebook. Ada satu grup Facebook diberi nama Quranic Tafsir Kelas Susames. Tafsir tu ejaan dia double E dan lain-lain tu ikut sama. Dan kemudian untuk download semua slide-slide ustaz yang dipresent setiap kali kelas, boleh ambil dalam Gmail, iaitu Quranic Tafsir Susames @gmail.com, dengan dia punya password dia Quranic Tafsir juga. Dan tafsir tu ejaan dia double E. Okey. Quranic Tafsir Susames @gmail.com, dia punya password Quranic Tafsir juga. Boleh? Jadi insyaAllah sebelum kita tutup majlis kita, Ana cuma nak membakar semangat tu semua. Jadi bila Ana sebut Man Ansarullah, maka Man Ansarullah maksudnya, kalau Ansari itu macam Ana pula yang kini. Man Ansarullah maksudnya siapakah penolong agama Allah? Maka antum semua akan jawab Nahnu Ansarullah. Boleh? Buat. Kalau lelaki dia punya tangan dia tinggi sikit, kalau perempuan tak apa. Dikisah 3. Boleh? Kita test. Kita buat 3 kali. 1, 2, 3 dia punya frekuensi dia makin naik. Kegaran tu. Boleh? Boleh? Okey. Man Ansarullah. Nahnu Ansarullah. Sama. Kali kedua mesti ikut nombor 1 kan? Oh, buat lagi. Man Ansarullah. Nahnu Ansarullah. Kali ketiga lagi ikut 1 dan 2. Okey. Man Ansarullah. Nahnu Ansarullah. Takbir. Allahu Akbar. 2 kali, 3 kali bagi kuat. Takbir. Allahu Akbar. Das, buat habis. Takbir. Allahu Akbar. Rise and heart of mine. If you just look right, you see the signs. You can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rabb, we raise our hands, forever we thank you.